Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung pelajaran pembezaan kita yang melibatkan, kita masuk dah bahagian ni, aplikasi. Aplikasi yang seterusnya, aplikasi pembezaan yang seterusnya. Yang pertama ini kita akan tengok adalah nilai minimum dan maksimum. Minggu lepas saya ada cerita sikit lah nilai minimum maksimum kan. Iaitu bila kita nak cari minimum atau maksimum, yang pertama kita tak kisahlah apa saja persamaan dia. Kalau persamaan dia Y sama dengan Fx, kita pakai Y kan. Apa kita buat? Langkah pertama, kamu kena buat jadikan dia dy dx sama dengan kosong. Bila kamu buat benda ni, kamu akan sepatutnya kamu akan dapat nilai X tau. Akan dapat nilai X. Nilai X ni kita akan dapat, contoh saya bagi tahu sini, X kita akan dapat sama dengan A. Contoh kan, X sama dengan A. Okay, apa kamu buat? Kamu kena ambil A ni, kamu kena gantikan dalam Y. Jadi Y sama dengan Fx, jadi sini kita akan dapat Y sama dengan Fa. Okay, kita gantikan. Okay, nilai inilah yang kita panggil dia nilai minimum atau maksimum. Kenapa atau? Kan? Yang menentukan dia sama ada minimum maksimum adalah A kita. Okey, A kita. Iaitu sama ada graf tu senyum ataupun graf tu masam. Okey, tapi kalau tak boleh, kadang-kadang dapat kuasa 3 lah, pelik-pelik kan persamaan kan. Kita kena buat yang kedua. Iaitu kita kena buat test, ujian. Ujian ni kadang-kadang aja perlu. Ujian untuk pengesahan minimum maksimum kita akan guna apa? Kan Y pula kejap. D2Y dx kuasa 2 kita belajar minggu lepas. Kan? D2Y dx kuasa 2, kalau kita dapat dia positif, maksudnya dia minimum. Kalau kita akan dapat dia negatif, maksudnya dia adalah maksimum. Okey? Ini nota sikitlah pasal minimum maksimum. Susah bahagian ni bukan admit, bukan pasal pembezaan, dia pasal persamaan saja sebenarnya. Selalu pelajar sangkut. Contoh tengok soalan nombor 1 kan. Kita rujuk latihan. Kendiri 2.11 kat sini kan. Okey. Nombor 1 kamu tengok dia bagi tahu apa? Seutas wayar dengan panjang 80 cm. Dibengkokkan untuk membentuk sebuah sektor POQ. Jadi kita akan lukis lebih kurang. Sektor, ini namanya sektor. Kan? O biasanya kat tengah-tengah. O, ini POQ. Ini namanya sektor. Diberi OQ sama dengan J. Jari dia lah. Jari dia. Dan sudut dia adalah pi rad. Okey. Dia beritahu panjang dia adalah 80. Panjang tu apa? Panjang tu sebenarnya adalah kita kenali sebagai sama dengan perimeter. Perimeter sama dengan berapa? 80 cm. 80 cm kan? Okey. Tunjukkan bahawa luas bagi sektor tu diberikan oleh dia. Suruh buktikan, tunjukkan supaya luas dia, ni luas kan? Luas A kita akan dapat sama dengan 1/2 J 80 tolak 2J. Okey. Jadi kat sini beberapa formula yang kita perlukan lah. Pertama sekali, bila ada perimeter, kita kena tahulah perimeter. Apa perimeter sektor? Perimeter sektor, sini J, sini adalah S. S pula adalah sama dengan J theta. Nampak? Jadi kat sini kita akan dapat satu benda, iaitu perimeter sama dengan 2J tambah dengan J theta. Kan? Dan perimeter dia pula 80. Kita boleh jadikan dia 2J tambah J theta sama dengan 80. Macam tu. Okey? Dia dapat satu persamaan. Kemudian apa luas? Luas pula, formula untuk luas ni adalah A 1/2
J kuasa 2 theta. Ini formula untuk luas dia. 1/2 J kuasa 2 theta. Jadi kat sini kita perlu dapatkan apa? Theta. Theta yang kita perlu. Sebab apa? Dalam ini pembuktian kita tak ada theta. Jadi kita nak buktikan dia, kita kena hapuskan luas ni, hapuskan theta. Mana ambil theta? Kat atas. Ni saya akan ambil theta kat atas. Theta ni akan jadi, saya bawa. Ni theta. Jadi saya akan buat J theta sama dengan 80 tolak 2J. Okey. Kemudian theta sama dengan 80 tolak 2J per J. 80 per 2J per J. Dapat theta. Gantikan kat sini. Jadi kita boleh gantikan lah. A sama dengan 1/2 J kuasa 2. Theta kita adalah 80 tolak 2J per J. Maka dapatlah terbukti J dengan kuasa 2 potong 1/2 J 80 tolak 2J. Maksudnya kat sini dah terbukti. Dah siap. Yang ni yang selalunya sangkut. Nak buktikan persamaan yang dia bagi tu. Kan? Sebab dia kata apa? Tunjukkan. Tak boleh main tunjuk tangan je, tak boleh. Kena buat jalan kerja bagi dapat. Okey? Boleh? Dah dapat macam ni, baru kita pergi bahagian seterusnya. Ni saya padam. Jadi formula kita tadi yang saya bagi nak padam ni, kamu kena ingat simple je. Iaitu minimum maksimum sama dengan dy dx sama dengan kosong. Itu minimum maksimum. Minimum maksimum dy dx sama dengan kosong. Okey? Seterusnya kat sini. Okey, B pula. Bila kita masuk B, dia minta seterusnya cari luas maksimum. Jadi luas maksimum, kita kena tengok formula luas dia yang dia bagi. A sama dengan 1/2 J 80 tolak 2J. Okey? Kejap. Ada mesej kenapa ramai tak masuk? Sangkut ke apa? Tak boleh masuk? Sambung kan? Jadi kat sini kita nak cari apa? Luas maksimum. Apa formula luas? Kalau tadi dy dx, sekarang dA dj. Cuma bila nak buat perbezaan, saya pernah pesan kamu, kalau mampu kembang dulu. Kalau mampu expand dulu. Senang. Macam ni kita mampu expand. Jadi A kita akan dapat 40J tolak dengan J kuasa 2. Jadi dia dah senang buat. dA dj kita akan dapat sama dengan 40 tolak 2J. Terus kita samakan dengan kosong. Jadi 40 tolak 2J sama dengan kosong. Kita akan dapat negatif 2J sama dengan negatif 40. Buang-buang. J dapat 20. Bila dapat 20J belum siap lagi. Sebab yang dia nak adalah siapa maksimum? Luas yang maksimum. J ni kena masuk dalam luas. Mana-mana yang kamu rasa mudah? Mana-mana? Okey? Contoh saya masukkan yang atas lah. Jadi A maksimum sama dengan 1/2 jari kita 20. 80 tolak 2 kali 20. Jadi kita akan dapat kat sini 10. 8 tolak 4, 40. Dapat jawapan 400. Kemudian barulah kita tengok ada perlu tak letak unit. Kalau perlu letak unit, kita letak unit. Luas maksudnya cm kuasa 2. Boleh Saya rasa boleh nampak kot, jelas kan? Okey. Dia senang je. Sebab tu yang pertama kadang-kadang yang ni sangkut. Bila buat pembezaan, simple je. Yang mula-mula cerita dia idea. Sebab tu namanya penyelesaian masalah. Okey. Kita tengok nombor 2. Ni senang sikit lah kan. Nombor 1 ni. Biasanya nombor 1 senang lah. Nombor 2, nombor 3 dia mula buat hal kan. Okey. Tengok seterusnya. Nombor 2.
Nombor 2 kat sini, seutas dawai dengan panjang 240 dibengkokkan kepada satu bentuk seperti dalam rajah sebelah. Kita tengok gambar, ada gambar. Ni gambar dia. Kurang. Okey, 13x, 13x, y, y, 24x. Okey, kat sini yang pertama. Seutas dawai tadi dibengkokkan, maksudnya apa? Perimeter juga. Perimeter. Perimeter kita sama dengan 240. Campurlah x ada berapa? 13, 13, 26, 26, 24, 50x. Campur dengan 2y. Sama dengan 240. Kat sini kita akan dapat satu persamaan. Okey. Yang kedua. Oh tak ada, dah siap A. Dia nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Dah boleh dah. Jadi 2Y sama dengan 240 tolak 50X. Kita akan dapat Y sama dengan 120 tolak 25X. Selesai. Okey, ini senang sikit. B, tunjukkan bahawa luas. Yang ini selalunya yang sangkut kadang-kadang. Tunjukkan luas kawasan ni, masuk dalam ni lah. Luas kawasan tu adalah dia bagi luas sama dengan 2880 X tolak 540 X kuasa 2. Okey. Jadi apa idea kita nak buat untuk luas ni kan? Luas ni biasanya kita kena dapatkan sedikit idea untuk mencari luas ni. Okey. Apa formula kita tengok kat sini? Kalau kamu tengok kat sini, kita boleh cari apa? Sini. Sini 24. Bila kita pecahkan ni, segitiga sama kaki ni tak boleh tak tahu luas kita. Kita nak cari tinggi. Tinggi dia, kalau sini 13, sini 24, sini 12x. Sini pun 12x. Jadi dia akan jadi apa sini? Pythagoras theorem. Kan? Yang mana Pythagoras theorem kita panggil dia common punya, yang biasa punya. 12, 13, 5. Yang biasa punya. Dia dapat cari luas kita. Okey? Paling senang kita pakai apa? Luas. Dua kawasan pun boleh. Dua kawasan. Contoh saya ambil dua kawasan. Saya kata luas saya sama dengan segi 4 campur dengan segi 3. Okey. Untuk segi 4 kita perlukan panjang dan lebar. Untuk segi 3 kita perlukan panjang dan tinggi. Tinggi. Okey? Itu je. Formula kita apa? Yang pertama, panjang dan lebar yang ini 24xy tambah 1/2 panjang tapak kali dengan tinggi. Macam tu. Okey, cuma dekat formula dia bagi tak ada pun y. Jadi kita hanya perlu buat apa? Y ni yang kita kena selesaikan. Kalau kamu tengok yang belakang ni sebenarnya dah selesai dah 540 dah ni. Betul ke? Cuba tengok jadi apa? Oh belum. 24 kali 12 kali 5 baru 60. Belum lagi kan? Okey. Saya gantikan y dulu kat sini. Kita akan dapat 24x. Y kita adalah 120 tolak 25x. Campur dengan yang ni kita dah boleh kira ni. Kan? Kalau kamu tengok ni 12. Potong 12 kali 5, 60. 60x kuasa 2. Okey? Ada budak kecil datang. Nak belajar. Dapat kat sini kan? Kita expand lah. Expand. Kita akan dapat kat sini 24 kali 120. 1/4. Oh, 2880 lah. Betul. 2880x. Tolak dengan 24 kali 25. Oh, 24 kali 25 ni berapa ni? 600. 600, betul? 600 kan?
600x kuasa 2 campur 60x kuasa 2. Dapat terus. 2880x tolak dengan 540x kuasa 2. Selesai. Okey. Selesai B. Sebab soalan B dia kata apa? Tunjukkan. Dapatlah cerita dia. Okey. Seterusnya, macam biasa, luas maksimum. Kamu tengok bila melibatkan luas maksimum tu amat. Yang tu yang kita bincang dalam perbezaan. Tak susah mana pun. Luas maksimum tu senang aja. Sebab kita dah ada luas. Satu lagi yang bestnya, katakan kamu buat ni tak dapat. Kamu tak ada idea nak buktikan. Yang apa? Luas maksimum dah boleh buat. Sebab dia tak ada kaitan pun dengan ni. Kita ambil je persamaan dia bagi tu. Terus boleh buat. Luas maksimum L sama dengan 2880x tolak 540x kuasa 2 dl dx sama dengan 2880 tolak dengan yang ini 1080 x kan? Dapat ni samakan dengan kosong. Sama dengan kosong, kita dah boleh pindah dah. Kan? 1080 x sama dengan 2880 jadi x sama dengan 2880 per 1080 ni berapa Wan? 8/3. 8.3. 8/3. Oh, 8/3. 8/3. X kita akan dapat 8/3. Dah siap belum? Belum. Sebab dia minta apa? Dia minta luas. Jadi kita masukkan. Oleh sebab itu, luas maksimum sama dengan 2880 kali dengan 8/3 tolak 540 kali dengan 8/3 kuasa 2. Baru kita akan dapat luas maksimum kita. Kalkulator saya hilang. 840 cikgu. 8? 3840. 3,840. Ngam-ngam Betul. Ngam-ngam. Okey. Unit dia apa? Tanah. cm juga. Kan tanah. cm kuasa 2. Boleh buat kan? Ni agak senang jugalah. Soalan 1, soalan 2 ni mungkin boleh lagi lah kan. Okey, insyaAllah. Kita teruskan satu lagi. Ini ada gambar otak. Bila gambar otak maksudnya kena pakai otak. Tadi kita tak pakai pun. Apa? Ada otak je pakai otak. Tak apa, tak apa. Nombor 3. Oh, ni minggu cuti sekolah dah start kan? Patutlah kan? Biasanya kalau cuti sekolah memang ramai yang tak masuk. Tapi tak apa. Apa-apa pun kita ada record. Semua anak-anak boleh tengok. Record nanti tengok cuba. Alia. Okey. Nombor 3. Ini gambar otak. Sebuah kilang menghasilkan tin minuman berbentuk silinder tegak tertutup. Terlukis. Silinder tegak tertutup. Maksudnya atas bawah ada lah. Kan? Tertutup. Isi padu. I ke V. I ke V. I sama dengan isi padu 32 pi cm cube. Kos bahan yang digunakan untuk bulatan atas dan bawah tin itu ialah 2 sen. Dia punya cerita. Kos yang ini je. Bulatan ni dengan bulatan ni. Kos dia. Kos dia bagi 2 sen per sentimeter. 2 sen
per sentimeter square. Okey. Manakala sisi melengkung tin, murah pula. Yang ni kos dia adalah 1 sen per sentimeter square. Okey. Tunjukkan fungsi kos membuat tin minuman diberikan oleh, dia suruh tunjukkan. Kos kita adalah sama dengan 4 pi J kuasa 2 campur 64 pi per dengan J. Dengan J adalah jejari tapak kun. Kun? Ni saya rasa dia salah kot. Ni bukan kun kan? Sepatutnya apa tadi dia bagi tahu? Silinder. Tin minuman pakai kun, kelakar pula, tajam kan. Minum tajam. Boleh? Salah ni ejaan dia. Sepatutnya silinder kan. Okey. Ini jejari dia. Okey. Jadi kat sini cerita dia pasal apa? Luas permukaan. Luas permukaan. Atas luas dia, kita panggil dia, ni dengan ni adalah 2 pi J kuasa 2. 2 ekor ni. Okey, 2 pi J kuasa 2. Untuk dapat luas dia. Kemudian yang melengkung ni, bila kita buka yang melengkung tu, bila kita buka melengkung tu, dia akan jadi segi 4. Yang ni saya bukakan bentangan dia, dia akan jadi apa? Yang atas ni adalah lilitan bulatan ni, iaitu 2 pi J. Yang ni adalah dia punya tinggi dia, height. Okey, sebab tu dia bagi isi padu. Kan? Kenapa? Kamu tengok persamaan ni. Persamaan tak ada langsung height, H. Jadi kita nak hilangkan H tu. Nak hilangkan H tu, dia bagi isi padu. Apa formula isi padu dia? Isi padu dia adalah pi J kuasa 2 height. Sama dengan 32 pi. Pi jumpa dengan pi, bye-bye. Yang tinggal H sama dengan 32 per J kuasa 2. Kita dapat H. H ni kita akan masukkan dalam formula kos. Apa formula kos kita? Okey. Formula kos kita adalah yang pertama, untuk atas bawah, 2 sen bagi setiap luas. Maksudnya apa? 2 kali luas. 2 sen. Bagi setiap luas. Apa saja luas dia, kali je dengan 2 sen. Berapa saja luas dia, kali 2 sen. Berapa saja dapat luas, kali. Itu cerita dia. Kat sini kita akan dapat 2 darab dengan 2 pi J kuasa 2. Yes, sebelah dah betul. Dia sebutkan kan. Tambah dengan luas kawasan melengkung ni adalah 1 sen saja. Tak payah tulis lah 1 sen. Kira luas dia tu lah. Luas dia adalah 2 pi JH. Kali 1. Kali 1 sen. 2 pi JH. Ini saya akan buat ni. H ni saya gantikan. Kita akan dapat apa ni? 4 pi J kuasa 2 settle. Tambah dengan 2 pi J. Masuk H kita. Mana H kita? 32 per J kuasa 2. Sepatutnya kita dah dapat siap. Kita dah dapat siap. Tengok 4 pi J kuasa 2 tambah nampak? 64. Cantik. Pi cantik. J dengan J kuasa 2 potong. Tinggal per J. Alhamdulillah. Selesai. Bab ni yang sepatutnya kadang-kadang kena hati-hati. Lagi tu ada cikgu, saya tak hafal lah formula untuk si isi padu ke luar mukaan ni. Yang ni dia biasa jalan exam. Kalau uncommon punya formula, dia akan bagi. Sedangkan saya tengok dalam soalan SPM, Sfera pun, formula sfera, isi padu dengan luar mukaan, dia ada bagi kat bawah tu. Sfera. Sebab dia uncommon. Tapi silinder biasanya dia tak bagi tau. Silinder, cuboid, cube, semua tak bagi. Dia anggap kamu patutnya dah tahu daripada kamu tadika lagi. Okey? Ni nampak? Hero dah sampai. Hero. Tu abang. Ya. Ya, nampak? Hero. Ni. Dah. Gitu kalau ayah nak mengajar. Cari ukuran tin supaya kos yang digunakan oleh kilang itu adalah minimum. Okey, sekarang ni dia nak apa? Minimum atau maksimum? Perkataan dia kita tak peduli. Siapa yang minimum maksimum, dia bagi tahu kos.
kita terus buat cerita dia siapa? C dengan J. Jadi, saya padam ni ya. DC, DJ. Kita kena cari DC, DJ. Yang ni lah. Jadi kita akan dapat kat situ, saya buat kat bawah ni dulu. DC, DJ, kita akan dapat darab depan 8 pi J campur dengan yang ini. Yang ini kalau boleh, yang ini kita tukar dulu kejap yang ini. Nak bagi kau faham lah. 64 pi J kuasa negatif 1. Jadi bila kita bawa ke depan, kita akan jadi tolak 64 pi J kuasa negatif 2. Okey. Yang ini DC DJ. Apa formula untuk minimum maksimum? Minimum maksimum kita kena buat sama dengan kosong. Sama dengan kosong, kita pun pergi buat DC DJ dia. Apa DC DJ? 8 pi J tolak dengan 64 pi per dengan J kuasa 2. Okey, sama dengan kosong. Pindah ke sebelah. 8 pi J sama dengan 64 pi per J kuasa 2. Okey, kita tukar tempat. J akan jadi kuasa 3 kat situ. 64 pi bahagi dengan 8 pi tinggal 8 saja. Jadi J akan dapat sama dengan 2. Dia akan dapat nombor-nombor yang simple saja. Walaupun soalan kebat. Sebab kebat tu nak kamu boleh tak fikir sampai dapat benda tu. Bukan pengiraan dia. Okey. Sampai sini baru dapat J. Soalan tak jawab lagi. Sebab soalan tanya apa? Cari ukuran tin. Mana? Apa ukuran tin? Ukuran tin maksudnya jejari dan tinggi. Itu kita panggil dia ukuran tin. Supaya kos yang digunakan kilang itu adalah minimum. Ukuran tin. Tinggi dan jejari. Sudah cukup. Jadi apa ukuran tin kita? Ukuran tin kita adalah jejari kita adalah kita dah dapat 2 cm. Yang mana tinggi kita kira kejap. Tinggi kita sini H kan. H sama dengan 32 per 2 kuasa 2. 32 bahagi 4 kita akan dapat 8. Jadi apa ukuran tin kita? Kita nak buat ukuran tin dengan ketinggian 8 cm. Berjejari tapak dia 2 cm. Itu kita panggil dia ukuran. Dia bukan minta luas pun. Dia bukan minta luas. Dia bukan minta isi padu. Dia nak ukuran. Boleh faham setakat ni? Boleh, Okey. boleh. Oh, Nick dah ada, Nick. Hujan tadi, Nick. Oh, Alia pun ada. Nick ada. Okey. Kita masuk bahagian seterusnya boleh ya. Saya terus masuk sebenarnya. Ini cerita dia minimum maksimum. Yang tadi tak ada. Kalau minimum maksimum ni kamu boleh tengok semula recording kan. Tapi senangnya. Bila dia kata minimum atau maksimum, cerita dia secara ringkas adalah dy dx sama dengan kosong. Akan dapat x. X masuk semula ke dalam y. Itu cerita untuk minimum atau maksimum. Okey. Next. Latihan kendiri 212. Kamu boleh pergi jalan-jalan Alah, tak boleh rentas negeri kan. Kalau boleh rentas negeri dah ramai balik kampung cuti sekolah ni. Sebelum puasa ni ramai balik kampung. Jumpa atuk, nenek, benda kan. Okey. 1, 2. Apa kisah dia? Mentaksir dan menentukan kadar perubahan bagi kuantiti berhubung. Ini cerita dia pasal rate kadar. Okey. Kadar biasanya dia mesti melibatkan time, masa. Bila melibatkan time dia ada dt. Bila wujud dt kita kena buat petua rantai. Dia turun macam tu kan. Nampak kadar dia memang macam ni. Okey, petua rantai. Contoh saya bagi tahu cerita dia kalau saya bagi y sama dengan fx. Jadi saya kena dapatkan apa? Bila daripada sini kita boleh dapatkan dy dx.
Okey, kita sambung balik Boleh dengar clear? Ya, saya memang kalau ringtone penting saya akan special ringtone. Jadi tadi mak saya call, saya tak boleh buat apa. Kena stop. Mak call, stop semua kerja, angkat. Tak boleh buat apa. Kan? Okey, mana kertas? Hilang. Cerita pasal kadar ni, contoh saya bagi tuan. Daripada Y, kita boleh dapat dy dx. Bila kamu tengok soalan tu, kamu tahu walaupun soalan ditanya kadar ke apa ke, kan, perubahan kecil ke, penghampiran ke, approximation ke apa benda semua, kamu tahu cerita dia mesti pasal pembezaan. Tak logik soalan pembezaan, tapi tak ada buat pembezaan, tak logik. Jadi apa-apa pun kita akan tengok Y, mesti ada pembezaan. Kita tengok kadar. Bila kadar, kita akan tengok dalam equation kita siapa main kita. Contoh kat sini, kalau Y, main dia Y lah. Ini dia punya main dia utama. Jadi kadar kita akan buat cerita dia pasal dy dt. Sama dengan buat dua garis pecah, atas dy, bawah ni dt. Siapa seorang lagi? Seorang lagi adalah siapa saja yang terlibat dalam persamaan tu. Kalau kat sini X, jadi sini dx. dx. Dan dia adalah melibatkan 3 entiti. Ini bukan entiti yang entiti kan. Ini benda ni lah. 3. Maksudnya apa? Ini dy dx. Ini kadar perubahan Y. Ini kadar perubahan X. Nampak? Dalam pembezaan kita, biasanya kamu soalan SPM, kamu hanya melibatkan 2 unknown. Tapi ingat, kamu ada kebat. Kalau dia jadi 3 unknown macam tadi, biasanya kita akan buang seorang. Okay? Ini contoh basic cerita pasal apa? Kadar ataupun rate. In English kita call rate. Boleh Okay, saya teruskan. Bagi setiap persamaan yang menghubungkan X, Y berikut. Nombor 1. Jika kadar perubahan X. Dia ada if. Jika kadar perubahan X. dx dt tulis siap. Sama dengan 2. Unit dia saya tak tulis. Cari kadar perubahan Y. Soalan dia cari dy dt. Senang je cerita dia. Nampak? Kan? Tengok soalan A kita. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4. Pada ketika X sama dengan 1/2. Nampak macam tadi saya bagi tahu. Kalau ada Y, dia biasanya mesti ada dy dx-nya. dy dx. Nampak? Dy dx kita siapa? 6x. Habis. Itu saja 6x. Masukkan. X kita 1/2. Kita akan dapat 3. Bila kita dapat 3 dy dx, kita dah boleh buat persamaan kadar kita. Apa persamaan kadar? Sama tu soalan dah biasa dah. dy dt sama dengan dy dx darab dengan dx dt. Masukkan dy dt yang disuruh cari. Masukkan dy dx kita 3. Masukkan dx dt kita. Mana? Ni 2. Jawapan dapat 6. Dia senang je. Cuma kadang-kadang idea tak ada, tak sampai. Terlupa. Itu menyebabkan kita rasa macam susah. Okay. Ini memanglah A. Cikgu A senang cikgu. B, jom tengok. B, C semua. Dia naik-naik sikit. Tapi cerita dia, ni lah cerita dia. Okay. B. Dia dekat B pula. Soalan B, Y sama dengan X kuasa 2 campur 4X negatif 1. Saya naikkan X dia ke atas kan. Yang mana X sama dengan 2. Okey. Sampai kat sini, apa yang kita perlu buat? Sama cerita. dy dx lah. dy dx sama dengan 2X tolak 4X kuasa negatif 2. Tak payah turun pun tak apa. Kita nak substitute. Kamu boleh pakai calculator. 2 tolak 4, 2 kuasa negatif 2. Kita akan dapat 3. 3 juga. Betul ke? Safwan, cuba cek Safwan. Betul lah? Saya pelik tadi 3 ni 3 juga.
Jadi siapa kita punya dia? Dy dt kita samalah jawapan kita. Sebab dy dx kita 3. Dx dt kita tetap dapat 6 juga. Jadi yang membezakan jawapan kita sebenarnya adalah dy dx je. Kalau dy dx dia sama. Okey? Ni kita tengok C D. Ni B. Oh C. Jadi kamu tengok yang kita buat saja, dia seperti kita ulang kaji dy dx. Sebab tu dalam topik ni nama pembezaan dy dx yang penting kan. Okey. C y sama dengan 2 per 3x tolak 5 kuasa 3 x sama dengan 2. Saya tukar dulu. Wasih lagi y. 2, 3x tolak 5 kuasa negatif 3. So, dy dx kita sama dengan depan negatif 6. 3x tolak 5. Tolak 1 negatif 4. Beza dalam, bawa belakang. 3 simplify. Tak payahlah simplify sebab kita ada nilai x kita 2. Negatif. Simplify juga. 18. 6 tolak 5. Yang ini 1. Kuasa berapa pun 1. Yang kita dapat jawapan kita adalah negatif 18. Jadi dy dt kita adalah sama dengan dy dx darab dengan dx dt. Jadi dapatlah jawapan kita negatif 18 kali 2 sama dengan negatif 36. Macam mana? Boleh buat ke? Okey. Saya bagi kamu buat. D. Lepas tu kamu mesti marah saya. Mana cikgu? Itu D banyak susah lah. Okey. Tak apa. Saya buat. Sampai kat D bagi saya. Sampai kat D bagi kat anak murid. Masa senang, cikgu buat. Okey. Terbaliklah cerita dia. Kita tengok D. Ikut. Buat sama-sama. D. Dia bagi apa? Y sama dengan X tolak 6. Punca kuasa 2. X tolak 1. X sama dengan 2. Okey. Jalan kerja. UV. Okey. Jadi Y pula. U sama dengan X tolak 6. Jadi U kira saya siap U sama dengan 2 tolak 6 sama dengan negatif 4. Ni U. Okey. DU. DU sama dengan 1. Okey. Tak ada masalah. Terus kan. Sekarang saya buat V pula. V sama dengan punca kuasa 2 X tolak 1. Sama dengan punca kuasa 2. 2 tolak 1. Dapat 1. Okey. Ni dia punya V senang. Okey. DV. DV sama dengan. Yang ni kena buat apa? Saya tukar dia jadi apa ni? Sekejap bagi nampak. X tolak 1, 1 per 2. Okey. Jadi dia akan jadi apa? 1 per 2. X tolak 1 negatif 1 per 2. Jadi sama dengan 1 per 2 punca kuasa 2 X tolak 1. Cikgu. Ya. Cikgu, kita buat nombor 1 kan sekarang cikgu. 2.12 nombor 1. Oh, nombor 1. Saya buat nombor? Cikgu buat nombor 2. Saya buat nombor 2. Tak apalah. Kalau macam tu kita habiskanlah nombor 2 ni kejap. Dah setengah jalan. Korang aku dah habis. Dah dekat nak makan dah nasi tau. Baru bagi tahu kata cikgu nasi tak masak lagi. Baru perasan cikgu. Patut kamu heran. Kenapa susah sangat Lain macam cerita dia. Sama kita buat. Saya padam atas ni. Saya tukar nombor ni kejap. Nanti kita tukar. Nombor 2 ni. Aduh, dah dekat nak habis lah. Tak apa. Kita teruskan je. Dapat ni. Sama dengan 1 per 2 tolak 1. 1. Jadi 1 per 2. Okey. Jadi kat sini. Dipadam.
Okey, jadi formula untuk pembezaan UV, kalau Y sama dengan UV, maka dy dx-nya adalah sama dengan, kita start dengan U dV plus V du, masuk nombor dia saja. U kita mana? Negatif 4. dV, sebab saya merah-merah 1/2. Tambah dengan V 1, du pun 1. Jadi kita akan dapat kat sini negatif 2 campur 1 dapat negatif 1. Okey? Jadi dah boleh buat lah. Jadi dy, yang ni dia minta apa? Dia bagi y tak apa, formula dia sama. dy dt sama dengan dy dx darab dengan dx dt. Okey, untuk maklumat kamu, walaupun dia suruh cari x, jangan buat x sebagai perkara rumus. Formula dia kita tetap. Kita ikut apa? Main equation dia apa? Kalau dia nanti dia kita balik, payah. Jadi kat sini dy dt dia bagi, kita substitute. Dia bagi berapa? 6. Okey. dy dx kita kira dapat negatif 1. dx dt yang kita nak kena cari. Jadi jawapan kita akan dapat dx dt sama dengan negatif 6. Tak ada masalah, dia simple je equation dia nak kira. Boleh dah sikit. Lepas tu saya tengok A, B, C tadi senang sangat. Tiba-tiba D dia susah. Rupanya nombor 2. Okey. Jadi kalau macam tu, kamu boleh buatlah nombor 1 D tadi kan? Nombor 1 D. D sajalah. D saja. E dengan F nanti saya tolong. Okey? Kamu try dalam masa 3 minit. Boleh Cuba. Lama sangat 3 minit, 2 minit. 2 minit Okey? Cuba. Okey, kita sambung sebab saya tengok yang nombor 2 tu yang susah sikit Okey, yang ini tak apa, dia senang je ni. Yang pertama, dy dx. Dy dx ni kalau dia melibatkan kurungan ni memang senang. Kalau kurungan, salin saja kurungan. Kemudian bawa depan, tolak 1, beza dalam, bawa belakang. 4. Kita akan dapat kat sini 20 4x tolak 3 kuasa 4. Gantikan x kita tu sama dengan 1/2. Kita akan dapat 20. Saya kira tu 4 darab setengah 2. Tolak 3 kuasa 4. Ini 1 juga dapat 20. Okey. Ini senanglah cerita dia. Jadi kat situ kita boleh ringkaskan. Maka dy dt kita sama dengan tadi formula kita apa? Dy dx darab dengan dx dt. Jadi kita akan dapat jawapan apa tadi? 20 darab dengan 2. 40. Ini senang sikit lah. Okey? Boleh? Boleh Nick? Nampak? Nampak cikgu. Ya, okey. Kita tengok nombor E pula. E. E kat sini soalan dia adalah Y sama dengan X per X tambah 1. Yang mana Y sama dengan 2. Okey. Bila kita nak buat perbezaan biasanya, Y kita tak penting sebab kita yang nak gantikan dia adalah X bukan Y. Jadi kat sini apa saya buat? Saya kena carikan dulu X dulu. Nak cari X dulu. Jadi X saya gantikanlah Y ni jadi X per X tambah 1 sama dengan 2. Naik atas. X sama dengan 2X tambah 2. Patah balik. Negatif X. Dan 1 tolak 2 sama dengan 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Dah dapat X. Baru sedap kita nak buat apa? Dy dx. Nak dah buat dy dx pula. Jenis ni kita kena buat menggunakan
rumus bahagi kan. Jadi y sama dengan u per v, formula dia dy dx sama dengan v du tolak u dv per dengan v kuasa 2. Okey, sebenarnya kita boleh congak masuk terus. Congak masuk terus macam ni, tengok. Tengok masuk terus kan. V, mana V kita? Sini u, kini v. Nampak? V kita adalah apa? X tambah 1. Berapa X kita? Negatif 2 tambah 1. Jadi V kita boleh kira terus ni. Negatif 2 tambah 1 dapat negatif 1. Ini kalau kamu confident kamu guna teknik ni je. Senang. Du. X. Bezakan X. 1. Tolak. U. Mana U? X. Masukkan apa? Negatif 2. Masukkan negatif 2. X negatif 2. U kita adalah negatif 2. dV. dV 1. Per dengan V kuasa 2. V kuasa 2. Mana V kita tadi? V kita ni negatif 1. Negatif 1 kuasa 2. Kita akan dapat 1 juga. Jadi jawapan akhir sini kita akan dapat negatif 1 tambah 2 akan dapat 1. Dia. Banyak-banyak nombor. Nombor akhirnya 1. Itu cerita dia. Okey. Yang dapat dua kat sini kita boleh buat terus bahagian seterusnya tentang rate. Apa jawapan belakang dia 2 tu? 2. Kenapa 2? Saya salah ke? Kejap, ayap. V negatif 2 1 du 1. Betul? Ni u negatif 2 dv 1 dy dx dia 2. Saya ambil kalkulator tengok kejap. Cuba tengok sekejap Safwan. Kat mana saya sangkut ni? Satu lah. Sekejap kita ambilkan dia dulu. 1. Kita dapat 1 kat sini. X betul tak X? Dua X 2 negatif X 2. Betul? Kan? Okey, kita ambilkan aja. Jadi jawapan kita untuk dy dt sama dengan dy dx darab dengan dx dt. Kita akan dapat dy dt kita adalah 1 darab 2 dapat 2. Jawapan belakang dia 4 ke? Siapa? Jawapan belakang dia 2. Tak ada. Jawapan akhir ni lah 2, betul? Yang ini betul lah 1 kan? Betul. Betul okey. Okey, cantik ya. Risau juga. Kan buat-buat saya rasa macam check. Sebab kamu boleh check jawapan tau. Boleh check jawapan yang kat sini ni. 1 ni kita boleh check. Sebab saya pernah ajar kamu guna kalkulator untuk apa? Untuk kita check pembezaan macam ni. Yang kita pakai ni. Shift pembezaan ni. Ni. Macam tu. Cuma untuk soalan ni saya akan buat X alpha X. X. Kemudian saya per. Bila bawah dia X tambah 1 tu kena letak dalam bracket. Bracket alpha X plus 1. Tutup. Nampak? Bila kat sini
Berapa kita kena tengok X kita. Koma. Masukkan nilai X kita negatif 2. Bila saya masukkan nilai X sama dengan saya dapat 1. Tu mesti kita check. Kalau kita compute check, kalkulator kira sama. Kan? Okey. Boleh? Oh, ingat Ishraq hilang. Kenapa Ishraq? Terputus-putus. Terputus-putus. Biasa je hujan ni, internet lah kadang. Sangkut-sangkut sikit. Sama ada saya sangkut atau kamu sangkut. F. Right? Tengok F. F kita kat sini Y sama dengan X kuasa 3 campur 2. Y sama dengan 10. Ini macam tadilah kan. Bila kita tengok ada bagi Y, kita tak nak Y. Sebab bila kita buat perbezaan, kita perlukan X. Jadi saya akan buat tu dulu iaitu X kuasa 3 campur 2 sama dengan 10. Jadi X kuasa 3 sama dengan 8. Jadi X sama dengan 2. Dia akan bagi nombor-nombor simple kat sini kan. Bila dah dapat X, kita boleh buat dy dx. Ini senang sikit lah. Jadi dy dx kita akan dapat 3X kuasa 2. Masukkan X kita akan dapat 3. 2 kuasa 2 akan dapat 12. Kan? Dah dapat sini. Pergi sebelah, kita dah boleh buat dy dt. Sama dengan dy dx darab dengan dx over dt. Jadi kita akan dapat dy dt kita, dy dx 12 kali 2 sama dengan 24. Okey, ini laju sikit, senang lah sebab dia punya equation dia senang kan. Dia bila menyebabkan formula je, dia lambat sikit. Okey, kita terus pergi nombor 2. Nombor 2 tak apa, saya dah siap D. Saya dah siap. D dah buat dah. Okey. Sekejap saya cari tak play ke? Ada. Boleh. Okey, kita baru masuk nombor 2. Nombor 2 ni dia lain sikit. Dia bagi step persamaan yang menghubungkan X dan Y berikut. Jika kadar perubahan Y, iaitu dy dt, sama dengan 6, cari dx dt. Jadi formula kita tetap tak berubah. Apa formula kita? Dy dt sama dengan dy dx darab dengan dx dt. Dia sama je kita pakai. Formula dia macam mana pun. Okey. Jadi untuk A, senang lagi. Dia bagi Y sama dengan X kuasa 3. Tolak 2X kuasa 2. X sama dengan 1. Jadi kamu dah boleh cam dah. Boleh exam. Kamu tengok soalan ni. Okey, kadar. Dia bagi X. Senang. Kan? Terus buat je. Dy dx akan dapat 3X kuasa 2 tolak dengan 4X. Masuk X. Kita akan dapat 3. Tolak 4. Dapat negatif 1. Itu dy dx. Dah dapat dy dx. Dah boleh masuk dalam formula ni. Jadi kita akan jadi apa? Dy dt kita sama dengan. Lepas tu. Dy dt dia bagi. Berapa? 6. Oh sorry. Saya tak tulis formula ni dah. Ini sama 6 dy dx kita negatif 1 darab dx dt. Jadi dx dt sama dengan negatif 6. Okey. Simple je. Kita pergi nombor 2. Nombor 2 pun agak mudah juga. Lebih kurang je macam tadi. Nombor 2 pula nanti kamu silap. B. Nombor 2 B kan. Okey. Nombor 2B, X kuasa 2. Y sama dengan X kuasa 2 campur 4 per X. Apabila X sama dengan 2. Okey, sama juga. Kita dah dapat X. Senang. Buat dy dx je. Dy dx yang ni kita boleh congak. Congak. Kalau congak macam ni kan. Dy dx sama dengan yang ini 2X. Tengok yang ni.
Yang ini kan. Kalau X kat bawah, kalau single macam ni kamu dah boleh congak punya. Macam mana congak? Simple saja. Tukar simbol ni, tukar simbol tambah 1. Siap. Dia dah memang dah, kalau dah biasa buat dah nampak. Jadi kita akan jimat masa sikit lah kat sini. Jadi kita dapat terus 2 situ kali 2 tolak 4. 2 kali 2 kita akan dapat 3. Kan? Okey, dapat 3. Jadi kat sini, kat sana kita dah buat apa? dy dt. dy dx darab dx dt. Jadi kita ada apa? Kita ada yang ini 6 sama dengan 3 darab dx per dt. Jadi bahagi kita, oleh sebab itu dx dt kita sama dengan 6 bahagi 3 dapat 2. Okey, ini pun senang je. Yang ini boleh congak saya tunjuk kamu 2, 3 soalan untuk congak. Sebab bila kita nak buat soalan-soalan macam ni, kalau kita banyak sangat kita gunakan basic pun nanti dia panjang sangat dalam kerja dia. Contoh kan. Yang ini saya bagi contoh y sama dengan negatif 3 per x kuasa 3. Contoh. Nampak kan? Jadi bila kita buat dy dx, bila kita jumpa x kat bawah, kita boleh guna teknik satu. Kita panggil apa? Tukar simbol. Simbol ni sebenarnya orang atas punya. Negatif tukar jadi positif, saya tulis. Tukar simbol darab atas. Ni. Jadi akan jadi 9. X tambah 1. Siap. Semua boleh buat, tak ada masalah. Y sama dengan 2 per 3 X kuasa 5. Tak ada masalah. Boleh buat. Jawapan dia apa? Dy dx. Okey. Tukar simbol darab atas. Tukar simbol darab atas. Ni kita akan jadi negatif 10 per 3 tengah usik. X sini akan jadi 6. Dia. 2-3 kali kau buat kau cakap lah. Tapi kalau kamu lupa, kamu kembalilah kepada yang asal. Okey. Ini kalau dalam exam tiba-tiba banyak sangat pecahan je tu. Dia banyak sangat per ni boleh pakai yang ni. No problem. Okey. Kita tengok soalan B dah. 2C. Okay, 2C dia bagi Y sama dengan 2X kuasa 2 per dengan X tolak 1 apabila X sama dengan 3. Okay, yang ni tak boleh buat apa. Kamu yang kat bawah tu tak boleh pakai formula tadi sebab ni ada 2 orang. Dia yang tadi dia boleh pakai kalau X saja. Tambah tolak tak boleh. Yang ini kena pakai formula. Pakai formula. Saya akan jadikan dia U sama dengan 2X kuasa 2. Okey. Jadi kita akan dapat U adalah 2, 3 kuasa 2. 9 kali 2, 18. Saya tak congak lah. Sebab kita buat ni complicatednya. Jadi DU sama dengan 4X. Okay, kita akan dapat jawapan 4 kali 3 sama dengan 12. Okey, ni U dan DU. Kemudian V kita senang sikit. V sama dengan X tolak 1. Jadi kita akan dapat kat situ 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, DV sama dengan 1. Okey, jadi habis penggantian. Sekarang buat dia punya masuk dalam formula. Apa formula dia? Dy dx sama dengan V dulu du. 2 kali 12. Bahagi tolak dengan siapa? U dv 18. Okey, per dengan V kuasa 2. Dapat terus. Dy dx kita kan. Jadi kita akan dapat apa? 24 tolak 18. Kita akan dapat 6 per 4. 3 per 2. Dy dx dapat 3 per 2. Maka bolehlah kita cari dx dt kita. Formula kita apa tadi? Dy dt
sama dengan dy dx darab dengan dx dt. Jadi saya masukkan sini 6, sini 3/2 dx dt. Jadi oleh sebab itu dx dt sama dengan berapa ni? 6 darab 2 bahagi 3. 12 bahagi 3, 4. Boleh? Okey. Tengok. Okey. Yang D kita dah buat tadi. Jadi kita dapatlah sikit kat sini. Kita dah buat terbuat D tadi. Okey, saya akan terus pergi dekat E. Kan? Jadi E saya kat sini. Wah, dia menatap bawah lagi. Y sama dengan 2x tolak 1 E ya. Per dengan x tambah 1 yang mana y sama dengan 3. Bila kamu nampak y, langkah pertama jangan buat bezaan lagi macam tadi. Kita cari x dulu. Jadi kita akan dapat sini 2x tolak 1 per x tambah 1 sama dengan 3. 2x tolak 1 sama dengan 3x tambah 3. Darab naik ya. Kemudian 2x tolak 3x negatif x. 3 campur 1, 4. Jadi x dapat negatif 4. Selesai satu. Okey. Formula pula. U sama dengan 2x tolak 1. U sama dengan 2 kali negatif 4 tolak 1. Negatif 8 tolak 1. Negatif 9 U. Okey. DU. DU senang. 2 je. Okey, V pula. Mana V? V. Vx. Tak tulis pula V, lupa. V sama dengan x tambah 1. X tambah 1 maksudnya V kita dapat negatif 4 tambah 1 dapat negatif 3. Kan? Okey, tapi dV senang pula. dV sama dengan 1. Ini formula kita dy dx sama dengan siapa? V du negatif 3 kali 2 tolak negatif 9 kali 1. Per dengan V kuasa 2. 9. Dapatlah jawapan kita. Negatif 6 campur 9. Dapat 1/3. 1/3 kan? Okey, saya padam sekejap. Okey, dapat 1/3 kat sini, kita dah boleh buat yang sebelah ni. Jadi dy dt sama dengan dy dx darab dengan dx over dt sama dengan dy dt kita 6 sama dengan dy dx kita adalah 1/3 dx dt. Oleh sebab itu dx dt sama dengan 18. Okey? Boleh kan? Boleh. Okey, sekarang saya nak kamu cuba yang susah ni. Iaitu no F. Cuba F kamu buat dalam masa 3 minit boleh? Saya nak pergi toilet jap. Okey? Okey, kita tengok semula. Senang je sebenarnya dapat kan. Yang pertama, Y. Tak mahu Y, kita nak X. Jadi kita akan dapat punca kuasa 2. 2X tambah 7 sama dengan 3. Jadi kita akan dapat 2X tambah 7 sama dengan 9. 2X sama dengan 2. X sama dengan 1. Alhamdulillah. Kalau X 1 maksudnya senang sikit lah cerita kita kan. Okey. Jadi Y sama dengan 2X tambah 7 1/2. Okey. Jadi kita akan dapat tu dy dx sama dengan, kita ambil kat sini
1/2 2x tambah 7 kuasa negatif 1/2. Okey. Jadi kita akan dapat 1/2 square root 2x tambah 7. Ini pun sebenarnya kamu dah boleh hafal lah dia punya apa? Dia punya perbezaan untuk cert ni. Kan? Cert ni perbezaan dah boleh hafal ya. Iaitu saya bagi sini kan. Jika if y equal to cert fx. Kan? Jadi dia punya dy dx kita adalah sama dengan 1/2 cert fx. Okey? Kat sini. Cuma dia satu benda je. Saya terlupa, sorry. Saya pun tertinggal. Yang ini beza dalam ni kita kena letak kat luar. 2. Kan? Beza dalam tu kena letak kat luar. Jadi kita akan dapat kat sini. Saya tak letak kat luar tadi. 2. Jadi kat sini potong-potong tinggal sama dengan 1 per punca kuasa 2 2x tambah 7. Kan? Yang ni sama juga. Yang ni kat atas ni adalah f prime x. Kan? F prime x per dengan 2. Itulah square root fx. Okey? Lepas tu saya formula dia lagi sikit. Jadi dapat kat sini masukkan x. Berapa x kita? 1. Jadi kita akan dapat kat situ 1/3. 1/3 punca kuasa 2 9 kat situ. Jadi kita dah boleh buatlah untuk dy dt sama dengan dy dx darab dengan dx per dt. Jadi kita dapat dy dt kita 6. Betul. 6. Yang ini 1/3 dx dt. Jadi oleh sebab itu dx over dt kita sama dengan 18. Sama macam tadi. Okey. Tamatlah bahagian nombor 2. Kita pergi sebelah pula. Nombor 3. Mana madam? Okey. Boleh kan? Okey, kat sini nombor 3. Suatu lengkung mempunyai persamaan y sama dengan x tolak 8 punca kuasa 2 x tambah 4. Okey. A. Cari dy dx. Ungkapan. Kan? Ungkapan dy. Jadi kita boleh pakai ni. Kita boleh pakai sekejap lagi. Jadi kita dapat kat sini dy dx. Jadi kita pakai uv. Jadi uy sama dengan uv. Jadi dy dx sama dengan u dv campur v du. Okey. Jadi kat sini saya terus start dengan u dulu. U sama dengan x tolak 8. Du sama dengan 1. Manakala kat sini v sama punca kuasa 2 x tambah 4. Jadi kalau kita pakai formula kita, dv kita akan dapat 1/2 punca kuasa 2 x tambah 4. 1 ke atas tak payah. Kan? Okey, terus dapatlah. Cuma sikitlah kita buat. Kita dah hafal formula dia. Kan? Jadi kat sini baru kita buat dy dx. Oleh sebab itu dy dx adalah sama dengan u dv kat sini. Okey, jadi kita akan dapat kat sini 2. Kenapa dy dx saya pelik? Okey, x sama dengan ni. Saya akan dapat kat sini x tolak 8 per dengan 2 x tambah 4. Ini u darab dv kan. Kemudian campur dengan v du. V du adalah punca kuasa 2 x tambah 4. Cuma kat sini kalau kamu tengok, biasanya untuk soalan yang macam ni, dia bawah dia tu ada ni. Cert dekat bawah. Kan? Biasanya cert dekat bawah dia kalau boleh dia nak kita hapuskan cert dekat bawah. Okey? Tapi kalau saya rasa cuba kamu tengok belakang, dia settlekan je, dia biar macam ni. Siapa tolong tengok jap.
A ni? Dia biar macam ni ke? Dia hilangkan cert kat bawah. Set kat bawah ada tapi yang tambah tu disettlekan. Atas jadi Yang- 3x. Oh, yang atas ni? Ya cikgu, yang atas. Oh, okey. Jadi maksudnya dia samakan pembawah lah. Kan? Dia samakan pembawah ni kan. Maksudnya dia samakan bawah yang akan jadi je per dengan 2 set X campur 4. Sini pun kita kena 2 set X campur 4. Macam tu kan? Betul tak? Kan? Dia settlekan. Kan? Jadi maksudnya Waalaikumsalam. pembawah dia disamakan 2 set X campur 4. Atas, bila kita settle ke atas, kita akan dapat X tolak 8. Yang ini 2 tak ada masalah, jangan kacau dia, biar situ. Set jumpa set benda yang sama, maksudnya dia akan jadi square, jadi X campur 4. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat situ. Berapa? 2X campur X, 3X. 3X. Per dengan 2 set X campur 4. Betul Sapuan? Dia kan? Okey. Bila kita expand, kita dapat benda tu. Ku nombor 3 lah. Boleh? Okey. B. B dia nak apa? Kadar perubahan Y. Dia nak apa? Kadar perubahan Y. Maksudnya apa? Kadar perubahan Y maksudnya dy dt. Dia nak dy dt. Apa syarat dia lagi? X sama dengan 5. Kan? Jika X menokok. X menokok pula dengan kadar 6 unit per saat. Menokok maksudnya apa? Bertambah. Kalau bertambah maksudnya kadar dia positif. Ini ada syarat juga. Kalau kurang dia negatif. Kalau bertambah dia positif. Kasi dia kata menokok kat situ dengan kadar 6 unit per saat. Maksudnya dx dt sama dengan 6. Itu saja. Ini macam tadilah, senanglah cerita dia. Jadi kita terus buatlah dy dt sama dengan dy dx darab dengan dx dt. Kan? Siapa nyanyi sedap ni? Serak. Okey. dy dt. Sedap tak nyanyi? Dy dx. Saya baru lupa. Dy dt kita sama dengan dy dx. Mana dy dx kita yang ni kan? Dy dx masukkan x sama dengan 5. Kita akan dapat 15 per dengan 2. Punca kuasa 2, 9. Kemudian darab dengan 6. Jadi saya akan dapat sini 3, 6 dengan 6 mati habis. Jawapan tinggal 15. Okey. Itu untuk soalan nombor 3. Kita boleh teruskan sikit lagi. InsyaAllah. Sikit lagi. Boleh faham ni kan? Ini tentang basic dalam kadar. Kan? Basic dia dengan kadar. Iaitu pasal apa? Dia ada dt. Saya kisah persamaan apa? Ingat dia punya main equation dia. Okey. Kita masuk seterusnya. Menyelesaikan masalah melibatkan kadar perubahan bagi kuantiti. Kuantiti. Kuantiti maksudnya dia kadang-kadang dia tak melibatkan dy dx. Kadang-kadang dia boleh melibatkan dy dx. Kan? Tak kisahlah apa kuantiti dia. Kan dia huruf lain. Dia boleh pakai luas. Isi padu. Macam tadi kan. Okay. Jadi kita rujuk dekat. Latihan kita adalah 2.13 kat sini. Nombor 1. Rajah di sebelah. Ada rajah. Ada curve. Ada titik. 42. Ada equation. 1/8 x squared. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan sebutir magnet yang bergerak di sepanjang lengkung pada titik. Oh, saya ada titik. Dia kena stop sekejap. Ambil nafas.
Pada titik A42, kadar perubahan X ialah 3 unit saat. Cari kadar perubahan Y yang sepadan. Kadar perubahan Y yang sepadan. Jadi kat sini, kalau kamu tengok cerita dia, dia bagi Y sama dengan 1/X, X kuasa 2. Dia bagi kat situ satu koordinat iaitu A42. Okay. Kemudian dia kata dx dt. Kadar perubahan X. Dx dt adalah sama dengan 3 unit. Okay. Cari kadar perubahan Y. Soalan dia cari dy dt. Bila kamu tulis macam ni, kamu nampak idea dia sebenarnya soalan ni tak susah mana pun. Walaupun soalan dia memang kebat pun. Dia bagi gambar raja, ada magnet. Dia kata bergerak kan. Ada pelajar belajar fizik, dia pula tenaga keupayaan. Bertukar pada tenaga kinetik. Satu kerja pula dia fikir kacau cerita dia. Tak ada. Tak ada kaitan lah cerita ni. Bila kita tengok Y sama dengan 1/8 X kuasa 2. Kita kena ingat, nak cari dy dt, formula kita adalah sama dengan dy dx darab dengan dx dt. Bila nak cari dy dx, kita perlukan nilai x. Ada tak nilai x yang diberi? 4. Ini senang. Terus kita buat. Dy dx sama dengan 1/4. 2 bagi depan. X. Dimasukkan saja 1/4. X kita 4. Senang je cerita dia dapat. Dy dx dia 1. Dah siap. Jadi dy dt sama dengan 1 darab dengan 3. Dapat jawapan 3. Kan? Kadang-kadang dia bagi gambar. Kamu tengok, pelik-pelik. Kalau dia tak ada persamaan, susah. Kalau nak buat persamaan sendiri, kadang-kadang sangkut. Tapi kalau soalan tu bagi persamaan, insya-Allah soalan tu boleh kita selesaikan dengan senang. Okey? Jom. Next. Nombor 2. Okey, nombor 2 kat sini. Dia tak ada persamaan. Ada? Tak ada dia bagi apa? Luas sebuah segi empat sama dengan sisi X. Segi empat sama. Kau kena tahulah apa benda. Segi empat sama. XX. Senang je. Tapi persamaan tak ada. Kena fikir tak lepas. Kena dapat senang. Kan? Bertambah dengan kadar. Luas dia bertambah. Jadi main equation dia adalah L equal to X square. Luas. Kan? Jadi bila kita jadikan rate, dia akan jadi dl dt. Sama dengan dl dx. Darab dengan dx dt. Dl. Betul lah dt. Kan? Okey. Nampak? Kan? Jadi persamaan kita ada L. X kuasa 2. Jadi kita boleh dapat dl dx. Akan dapat 2x. Berapa x dia bagi? Yang tu kita kena tengok. Dia kata apa? Luas sebuah segi empat sama dengan sisi X bertambah dengan kadar 8. Yang ini siapa? Luas. Jadi yang ini 8. Okey. Kemudian cari kadar perubahan panjang sisinya apabila luasnya ialah 4. Dia bagi luasnya 4. Pergi sini kejap. 4 sama dengan X kuasa 2. Jadi X sama dengan punca kuasa 24. X sama dengan 2. Masuk sini. Dah boleh isi lah. Sebab jadi dl dx kita adalah 4. Jadi dx dt. Oleh sebab itu dx dt kita sama dengan 2. Kan? Soalan dia cari apa? Cari kadar perubahan panjang sisi. Panjang sisi dia apa? X lah. Kan? Dapat. Siap. Dia kita buat satu bahagian. Okey. Boleh Okey. Kita terus kan? Okey, boleh cepat. Nombor 3. Kita pergi nombor 3 kat sini. Lagi sekali kamu tengok soalan ni. Dia tidak ada persamaan. Kan? Okey. Seketul ais berbentuk kubus dengan sisi X mencair. Dia ada berlaku apa? Percairan. Dia kubus. Cair.
Saya nampak ada unit cm cube. Jadi cerita dia pasal isi padu. Isi padu apa? Isi padu cube. Isi padu cube, volume of cube adalah x cube lah. Nampak? Bila kita nampak V dengan X, jadi dV dt, kita dah boleh buat ni. Sama dengan dV dx times dx dt. Nampak? Kan? Dv dx times dengan dx dt. Jadi kat sini, seketul ais dengan situ X mencair. Cair maksudnya apa? Berkurang. Jadi isi padu dia berkurang. Jadi isi padu kat sini adalah negatif 10. Jangan kalau tak 10 pula. 10. 0.5. Negatif sebab apa? Bila dia kata berkurang negatif. Bertambah positif. Okey? Cari kadar perubahan X. Pada ketika X 10, dia bagi X. Senang. Jadi dV dx sama dengan 3x kuasa 2, dia bagi x. 10 ke? Ya betul, 10. Kan 300. Masuklah kat sini. dx dt. Okey? Sekarang kita dah boleh dapat jawapan kita dah kat situ. Soalan cari kadar perubahan x. Jadi, oleh sebab itu, dx dt sama dengan negatif 10.5 per 300. Minta tolong Tuan Safwan, tolong. Negatif 7 per 200. Negatif 7 per 200. 200. Okey. Selesailah cerita dia untuk nombor 3. Dua-dua soalan ni tak ada persamaan tau. Yang saya bagi tahu awal tadi. Persamaan, kalau persamaan tu common, yang penggubah soalan menganggap sepatutnya pelajar yang ambil MAT ni tahu, dia tak bagi. Okey. Kita pergi nombor 4. InsyaAllah kita sempat lagi. Boleh ada soalan kamu tanya terus. Okey. Okey, nombor 4 kat sini. Kita tengok. Rajah di sebelah menunjukkan sebatang lilin berbentuk silinder tegak. Tadi kita dapat satu silinder. Dia bagi silinder lagi. Silinder H and jari dia 3. Okey. Tinggi lilin itu adalah H dan isi padunya adalah V. Dia cerita pasal isi padu. V sama dengan apa? Pi J kuasa 2 H. Lilin itu terbakar dengan keadaan tingginya menyusut. Kan? Pada kadar 0.6 cm per minit. Apakah itu? dH dt. Negatif. Dia menyusut negatif 0.6 cm per minit. Okey. Kemudian ungkapkan V dalam sebutan H. Senanglah. Kenapa senang? Sebab jari dia tepat. Tepat pula. Tepat. Tetap. Tetap. Bukan tepat. Tetap. Okey. Guna bahasa betul sikit cikgu. Okey. Jadi V dapat pi 3 kuasa 2H. Jadi kita akan dapat kat sini 9 pi H. V sama dengan 9 pi H. Ni je soalan dia. Ungkapkan V dalam sebutan H. Yes. Terima kasih. Okey. Yang kedua, dia nak apa? Cari kadar perubahan dV dH. dH pula. dt. Sama dengan dV dH darab dengan dH dt. Okey. Soalan kita dia nak cari kadar perubahan isi padu apabila tingginya ialah 8. Jadi saya nak cari sekarang ni dV dH. Okey. V sama dengan 9 pi H. Jadi kita akan dapat dV dH sama dengan 9 pi. 9 pi kat sini. Kemudian
Dia bagi tahu tinggi tapi tinggi tak guna ko. Ha, tak guna pun kan? Tinggi tu tak pakai pun. Kan? 8 dah dapat dah berapa pakai lagi. Soalan tanya kadar perubahan sifat tu. Yes. Jadi so dV dt sama dengan dV dH kita dah dapat. 9 pi. Darab dengan dH dt pun kita dah kira tadi negatif 0.6. Jadi pi kita tak usik. Pi dia tak usik kan? Tak usik pi kan? Usik tak pi? Tak usik. Ha, tak usik. Jadi kita akan dapat negatif 5.4 kan? 5.4 pi. Okey? Tak pakai pun tinggi. Okey? Tu saya tengok lama. Kenapa? Ha, okey. Satu last kali nombor 5. InsyaAllah sempat last. Nombor 5. Nombor 5, soalan dia adalah melibatkan, dia ada gambar kat situ, ada tiang, lampu dan ada satu macam bentuk segitiga bersudut tegak. Yang mana tinggi orang kat sini adalah 1.8, sini 6. Okey. Oh, bayang-bayang. Bayang-bayang. Candran berjalan pada kadar 3.5 meter sesaat daripada sebatang tiang lampu pada waktu malam. Dia punya speed dia 3 meter saat negatif 1. Okey. Tinggi candran dan tiang lampu itu masing-masing 1.8 dan 6. Cari kadar perubahan panjang bayang-bayang candran. Kadar perubahan bayang-bayang candran. Panjang. Kadar perubahan panjang bayang-bayang. Okey. Jadi dia nak apa? Panjang. Jadi kita kena keluar. Kalau macam ni soalan dia, ini kita panggil dia congruent punya triangle. Dalam math kamu akan belajar topik lepas topik teks. Kan? Cukai. Lepas cukai, congruent. Kan? Ni kita pecahkan segitiga dia, satu besar, satu kecil. Baru nampak. Jadi panjang dia, yang ini 6. Okey, yang ini 1.8 kan? Jadi yang ini kita boleh ambil sebagai panjang asal dia adalah X. Okey, yang ini adalah kita ambil sebagai Y, contoh, bukan Y. Bolehlah Y pun. Boleh, Y pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Panjang bayang-bayang candran. Disuruh cari kadar perubahan panjang bayang-bayang candran. Okey. Jadi saya nak ambil kat sini, ini saya guna nisbah lah. Nisbah. Sebab yang ini patutnya nisbah dia sama. Nisbah dia sama iaitu Y per dengan X sama dengan 1.8 per dengan 6. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 1.8 bahagi 6 ni 0.3. 0.3x equation dia. Kejap. Takkan dia semudah ini kan? Panjang bayang-bayang. Cikgu, nanti sepatutnya kalau ikutkan dia punya Y dia sama dengan 3/7x. Jawapan dia? Y sama dengan 3/7. Saya dapat 3/10 tu. Kan? Oh tak, ini belum buat lagi. Ini baru persamaan. Ya, okey. Jadi dia nak kadar perubahan. Jadi dy dt sama dengan dy dx darab dengan dx dt. Okey. Jadi dy dt kita, dy dx kita mana? Dy dx kita kalau kita buat sini dy dx sama dengan 0.3. 0.3 darab dengan dx dt dia bagi. Patutlah saya congak ni salah. Saya salah salin. Ni bukan 3. Ni apa? 3.5. Aduh. Okey. Okey.
Dia kata Chandra berjalan daripada sebatang tiang lampu pada waktu malam seperti ditunjukkan dalam rajah sebelah. Jadi perubahan bagi X dia adalah 3.5. Jadi kita akan dapat kat situ 0.3 darab dengan 3.5. Dapat apa? Tengok siapa ambil. Kira dapat 1.05 tapi jawapan belakang 1.5. Sebab cikgu salah dekat dy Mana? dx tu. Dia sepatutnya y tu sama dengan 3/7x, bukan y sama dengan 0.3x. 3/7X kan? Ha. 1.86. Jawapan buku tak dia macam ni cikgu. Dia 6 bahagi dia bahagi y tambah x sama dengan 1.8/y. Okey, 6 bahagi dengan 6 bahagi dengan y tambah x. So dia bagi dengan yang bawah tu full. oh 6 bahagi dengan y tambah x kan? Tapi dia tak buat cikgu kan buat x tu kan full kan. Dia punya Okey. X tu, Ini saya silap kat sini. Okey. Oh, dia buat macam ni. Dia buat kat sini adalah sini memang x. x ke y sama je cikgu tapi yang atas tu yang kena tambah. Yang atas ni dia pecah dua tau. Yang ini dia x, y dia yang ni je. Dia buat. Y tu maksudnya jarak daripada tiang ke candran. Y ni jarak pada tiang ke candran. Formula itu sama semua, cuma dia buat dia pecah tu. Yang ni maksudnya saya akan ambil formula ni, kalau saya ambil ni sama cerita dia. Contoh ni saya akan ambil. Cikgu just tambah dekat bawah tu je yang dekat x tu. Just tambah y. Yang dekat 6 sebelah dia. Patutnya sini sini y dengan x, y tambah x sini. Betul? Kan? Betul. Jadi y tambah x, itulah dia pecah macam ni. Maksudnya jarak dia daripada candran ke tiang adalah y. Saya buat tadi y daripada ujung ni sampai habis, betul tak? Kan? Silap tadi. Tadi saya x ke atas. Okey. Ini tambah macam ni, dia akan dapat yang ini kita akan dapat 0.3 sama x, ini y tambah x. Jadi tak boleh buat lagi dah. Jadi saya akan betulkan y sama dengan 0.3x tolak x. Cikgu. Bukan y tambah x per x tapi x per y tambah x. X per y tambah x. Cikgu tengok nilai cikgu. X per Kalau y tambah x. Kalau ikutkan bukan 6 ke? Cikgu buat kat situ y tambah x sama dengan 1. Ni. Betul. Cikgu. Yang ni dengan 6. Terbalik. Sorry, baru nampak. Ni kan? Ya. Okey. Betul. 6 dengan y tambah x, betul. Nasib baik ada sapuan. Nampak saya. Jadi kita akan dapat kat sini 1.8. 6 bahagi 1.8 akan jadi 10/3 ni. Silang akan jadi 3y tambah 3x sama dengan 10x. 3y sama dengan 7x. Y sama dengan 7x per 3. Betul? Kan? Jadi dy dx sama dengan 7/3. Terima kasih Syafwan. Sini salah. Dari 7/3. Jadi dapatlah jawapan kita kat sini. Jawapan akhir 1.5. 1.5. Okey. Silap kat situ saya patutnya kena pecah kan. Y sebab dia bagi tadi saya tak pasal. Dia bagi apa? 3.5 ni adalah daripada tiang ke candran. Bukan semua kan.
daripada tiang ke candran. Yang pada tiang ke candran tu adalah main equation kita. Yang bila main tu adalah Y. Kan? Okey? Terima kasih Sapuan. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu insya-Allah kan. Jadi kalau ada silap ni kamu tolong maafkan saya kan. Okey. Jadi insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi, kita sambung pada bahagian terakhir untuk topik perbezaan dan mungkin cuti sekolah ni saya akan buat kelas tambahan pagilah. Hari nanti saya akan bagi tahu kemudian insya-Allah. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Baik. Sama.